Baik, hari ni kita akan sambung bab tentang ataupun chapter 10.3 First Law Thermodynamic. Chapter 10.3 First Law Thermodynamic, muka surat 229. Baik, cerita First Law Thermodynamic ni bermula dengan kamu boleh tengok muka surat 228. Tu tengok kesal cikgu ni. Kita ada satu ruang ataupun ada satu piston. Dalam piston tu ada dalam ruang tu bekas tu ada piston. Piston ni boleh bergerak kiri kanan disebabkan oleh kita panas gas ini. Jadi ingat dah, ada 3 perkara. Pertama, kita panas gas, panas luar ni. Kemudian kita panas gas dalam tu. Okay? Kita panas gas, gas ni tolak piston boleh bergerak. Jadi kita ada tenaga haba, kita ada molekul di dalam bekas, kita ada bekas piston yang boleh bergerak. Jadi dari sudut pandang termodinamiknya ialah kita ada Q haba, dalam ni ada tenaga dalam ataupun internal energy. Internal energy ni ada apa? Ada atom, ada molekul yang mungkin kita panaskan, dan apa yang akan berlaku? Okey, akan berlaku adalah kerja ni ataupun piston yang akan bergerak. Okey, bila piston bergerak ada daya lah. Daya tu menyebabkan kita boleh dapat cari kerja. Jadi tenaga dalaman dan juga kerja. Siapa yang menyebabkan ada tenaga dalaman dan juga kerja? Gas ni dipanaskan oleh pemanas. Okey, ada 3. Okey, ada 3. 1 Q, 2 delta U, 3 kerja, iaitu piston tu bergerak. Okey, alright. So sebelum dah ada 3 keadaan tu, jadi keadaan tu ataupun piston tu kita boleh tahu dia kembang, kuncup, kembang, kuncup, kembang, kuncup. Baik, sistem ni boleh digambarkan ataupun boleh ringkaskan dengan satu hukum, iaitu hukum termodinamik pertama. Jadi apa yang dikatakan sebagai hukum termodinamik pertama? Hukum termodinamik pertama menyatakan bahawa the heat supply, haba yang dibekalkan, kepada sistem. Sistem tu apa? Piston di dalam bekas tadi lah. The heat supplied to a system equals to jumlah haba yang dibekalkan kepada sistem ialah jumlah peningkatan tenaga ke dalam, dan kerja yang dilakukan oleh sistem. Jadi rumusnya seperti mana kita tengok ni, tengok kesal cikgu ni. Q sama dengan delta U campur W. Ni ialah rumus ataupun ringkasan kepada first law thermodynamic. Jadi delta U tu apa? Ataupun Q tu apa? Q tu adalah haba. Delta U tu apa? Delta U tu adalah internal energy. W tu apa? W tu adalah kerja. Jadi tata tanda Q dan juga delta U boleh diringkaskan sebagai di bawah ni, iaitu Q positif ialah haba yang dibekalkan kepada sistem. Q negatif, haba yang dibebaskan kepada sistem. Baik, Q positif ni lagu mana? Q positif ni ialah sebagai contoh, kita pegang besi. Ni besi ni. Kita pegang, kita rasa sejuk. Apa yang berlaku tu? Haba daripada tapak tangan ni mengalir kepada sistem. Ini sistem. Baik. Kalaulah kita jamah panas, so tu Q dia adalah negatif. Jadi ni apa makna ni? Haba daripada sini
membekalkan kepada tangan. Maknanya daripada sistem ni kepada persekitaran kita jamah di panah. Jadi tanda dia kan? Tanda dia adalah negatif. Dia apa nama ni? Q tu adalah negatif. Okey. Yang kedua ialah delta U ataupun tenaga dalam untuk sistemnya. Okey, sistem piston tu lah. Sistem di muka surat 228 tu. Baik, delta U tu positif ialah apabila suhu meningkat. Suhu meningkat. Okey, ada peningkatan suhu dalam rajah 228 tu ataupun figure 10.1 tu, maka itu ialah peningkatan kepada tenaga dalam. Delta U tu adalah positif. Delta U tu negatif bila? Delta U tu negatif bila suhu tu drop ataupun berkurang. Okay? W positif bila? Bila kerja dilakukan oleh sistem. Maknanya ni dia punya piston gerak keluar. Tu adalah W positif. Dia keluar. Okey. Baik. W negatif bila? Bila apa nama ni, sistem ni dikenakan ataupun ada daya luar kenakan kepada sistem. Okey. Jadi W tu adalah negatif. Jadi tanda-tanda tu kena ingat, iaitu Q positif bila, Q negatif bila, begitu juga dengan delta U dan juga delta W. Baik. Seterusnya kita tengok kesal cikgu ni, internal energy. Internal energy ni kita tengok apa nama ni, handout muka surat 230. Okey. Okey, 230 internal energy. Internal energy ni kena ingat bahawa ada dua apa nama ni, dua jenis gas. Satu ialah gas ideal dan satu lagi real gas. Baik. Kalau gas secara umum, kita katakan bahawa internal energy of a system ialah the total potential and kinetic energy. Maknanya potential dan kinetic tu kita gabung tenaga tu, dia jadi internal energy. Tetapi dalam kes kita belajar hari ni, kita tengok ideal gas. Apa beza di antara ideal gas dengan real gas? Real gas ada tarikan di antara molekul, manakala ideal gas tidak ada tarikan di antara molekul. Kerana tidak ada tarikan di antara molekul tu, jadi internal energy untuk ideal gas, ideal gas hanya total kinetic energy sahaja. Total kinetic energy sahaja. Kenapa? Sebab kita assume potential energy tu tak ada, tarikan antara molekul tu tak ada. Jadi baik, daripada chapter 9, oleh kerana gitu, maka kita boleh katakan bahawa tenaga kinetik bagi molekul adalah sama dengan, tengok kesal cikgu ni, F per 2 RT. Muka surat berapa tu? Muka surat 230. F per 2 RT. Dan kalaulah untuk M, molekul kita darat dengan N. Jadi secara keseluruhannya kita boleh maklum bahawa internal energy ni bergantung kepada tiga. Pertama, amount of gas. Yang kedua, absolute temperature. Yang ketiga, degree of freedom. Jadi internal energy ditentukan oleh bilangan molekul tu, number of molecule ataupun number of gas, amount of gas, suhu dia, dan juga degree of freedom ataupun darjah kebebasan ataupun jenis atom tu, sama ada dia atom, molekul ataupun polyatom. Jadi bergantung kepada degree of freedom. When temperature gas increase, internal energy juga increase. Jadi internal energy ni kalau dia naik, dia tu meningkat apabila suhu meningkat, bahan tu meningkat, suhu bahan tu meningkat, maka suhu dia akan naik. Internal energy tu akan decrease apabila suhu dia turun. Itu pertama ke dia.
first law thermodynamic. Yang kedua ke dia, isu yang cikgu bincang ni, yang kedua adalah internal energy. Secara spesifik merujuk kepada penggunaan dia di dalam first law thermodynamic. Apa yang kita boleh buat internal energy tu bergantung kepada tiga, sebab kita bincang ideal gas. Kita bincang ke apa? Ideal gas. Okey.